Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Arif bin Nasaruddin daripada kelas 2 Diploma Tahfiz Al-Quran wal Qiraat ingin membentangkan beberapa manfaat menanam pokok. Manfaat menanam pokok mungkin tidak boleh langsung kita rasakan dalam waktu yang singkat. Namun di masa hadapan, usaha ini sangat berguna bagi anak-anak dan cucu kita kelak. Ianya agar mereka boleh tumbuh di lingkungan dengan udara yang bersih dan bebas daripada penyakit. Ada banyak manfaat menanam pokok, mulai daripada membersihkan udara hingga meredakan stres. Lebih lanjut, jom kita pergi ke manfaat. Manfaat pertama, membuat udara jadi lebih segar. Oleh yang demikian, pokok adalah tapis udara di bumi. Dengan daun dan batangnya, pokok menyerap gas komponen berbahaya di udara lalu mengeluarkan oksigen sehingga membantu kita bernafas. Di kota-kota besar, pokok biasanya juga menyerap gas pencemaran yang dihasilkan kenderaan seperti nitrogen dan karbon monoksida. Selain itu, debu dan asap lainnya pun akan disingkirkan olehnya. Yang kedua, menjaga kesihatan mental. Tinggal di area yang banyak pokok baik untuk kesihatan mental, mendekatkan diri kita dengan alam, juga boleh meningkatkan kemampuan kognitif dan mengurangi stres yang kita rasakan. Yang ketiga, mengurangkan paparan sinar UV ke kulit. Di negara tropis seperti Indonesia, dengan paparan sinar matahari yang berlimpah, ada satu risiko yang juga meningkatkan, iaitu tingginya paparan sinar ultraviolet. Padahal paparan sinar tersebut secara terus-menerus ke kulit yang dapat meningkatkan risiko terjadinya kanser kulit. Pokok mampu menguranginya paparan sinar sebanyak 50% dan menurunkan risiko kita terkena kesan negatif sinar tersebut. Yang keempat, mengurangi kesan perubahan iklim. Salah satu penyebab terjadinya perubahan iklim adalah banyak kadar karbon dioksida di udara. Pokok boleh membantu mengurangi kadarnya secara signifikan dan melepas oksigen ke udara, sehingga selain mencegah terjadinya perubahan iklim, pokok juga sebenarnya telah membantu kita bertahan hidup. Yang kelima, mencegah pencemaran air. Saat hujan lebat atau ribut, air yang turun ke bumi berisiko membawa bahan pencemar bentuk fosfor dan nitrogen. Jika kita tidak ada pokok, bahan pencemar tersebut akan mengalir ke laut tanpa ditapis. Sementara itu, jika banyak pokok yang ditanam, maka air hujan turun akan ditapis dan mampu meresap ke dalam tanah. Dengan begitu, ia tidak akan mencemarkan laut. Yang keenam, menambahkan cadangan air di tanah. Pokok boleh melindungi air yang disimpan di dalam tanah agar tidak terlalu cepat kehabisan air, sehingga kan cadangan air tanah kita boleh tetap terjaga. Selain itu, pokok hanya memerlukan 15 galon air untuk bertahan setiap minggu, tetapi boleh membantu menghasilkan 200 hingga 450 galon air dalam sehari. Yang ketujuh, menjaga populasi makhluk hidup. Satu batang pokok boleh menjadi rumah dari puluhan bahkan ratusan jenis makhluk hidup. Contohnya burung, reptilia, cendawan dan termasuk tumbuhan-tumbuhan yang lain. Tanpa adanya pokok, pelbagai makhluk hidup tersebut akan hilang rumahnya. Yang ke-8, mencegah banjir. Pada saat akhir ni, berita tentang banjir selalu menghiasi layar kaca di rumah kita. Banyak sekali orang yang terjejas musibah ini dan kehilangan harta miliknya. Dengan itu, langkah yang positif untuk mencegah banjir kita perlu dilakukan dari sekarang, iaitu dengan mencegah banjir adalah tanggungjawab kita semua.
Kita boleh melaluinya dengan langkah-langkah sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan dan mulai menanam pokok, setidaknya di halaman rumah kita ataupun sendiri. Dan yang kesembilan, mencegah hakisan tanah. Apa yang terjadi jika tanah sampai terhakis? Bencana tanah runtuh akan muncul disebabkan oleh itu. Pada tanah yang luas dan lapang tanpa pokok, hujan lebat boleh memberikan tekanan yang besar ke dasar. Jika ada pokok, maka tekanan dari hujan lebat tersebut boleh ditapis. Hasilnya, tekanan tersebut sudah berkurang ketika sampai ke tanah. Maka dengan itu, risiko juga akan menjadi rendah. Sebagai kesimpulan, ada banyak manfaat sebenarnya menanam pokok yang boleh kita dapat dalam jangka pendek maupun jangka yang panjang. Kegiatan positif ini boleh dimulai daripada lingkungan tempat tinggal kita dengan menanam satu persatu batang pokok terlebih dahulu. Jika dilakukan secara rutin seharian, maka tanpa merasa kita sudah menyumbang terhadap persekitaran yang akhirnya menjadi lebih teduh, cantik dan sihat untuk keluarga maupun persekitaran sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahmi bin Zahid. Saya daripada Diploma Tahfiz Al-Quran wal Qiraat dari semester kedua dan nombor metrik ialah KTD 2006030772. Okey, pada video kali ini saya nak menceritakan atau berkongsi tentang itu kepentingan atau manfaat penjagaan alam sekitar kepada kehidupan kita di bumi ini. Baiklah, alam sekitar ni merupakan anugerah daripada Tuhan yang amat bernilai kepada kesejahteraan hidup, dan manusia banyak bergantung pada sumber-sumber semula jadinya di muka bumi ini. Allah telah mencipta alam ini dengan seimbang untuk kemakmuran manusia. Bumi yang luas dijadikan tempat tinggal manusia, gunung-gunung sebagai pemasak bumi, tumbuh-tumbuhan sebagai sumber makanan, dan ubat-ubatan kepada kehidupan. Demikian juga dengan berbagai jenis haiwan dan hidupan di lautan. Alam sekitar yang tidak tercemar memberikan kita suasana yang selesa dan menyenangkan. Di samping memberi keselesaan kepada manusia, ia juga sedikit sebanyak akan terjejas akibat aktiviti-aktiviti pembangunan negara sekiranya alam sekitar ini di negara kita tidak dijaga dengan baik, iaitu persekitaran yang bersih membolehkan kita menghirup udara yang segar. Udara yang bersih merupakan nikmat yang sangat bernilai kepada kehidupan manusia. Kawasan yang segar dan bersih lazimnya dipenuhi dengan tumbuhan menghijau. Tumbuh-tumbuhan membebaskan oksigen ke udara dan membolehkan badan kita mendapat bekalan oksigen secukupnya. Udara dalam alam sekitar kita yang bersih dan segar juga membolehkan kita menikmati keselesaan. Kita akan merasa selesa jika tiada gangguan di persekitaran kita. Cuaca panas dan kering disebabkan oleh kenaikan suhu dapat dielakkan dan membolehkan kita menjalani kehidupan dalam keadaan cuaca yang baik. Melalui persekitaran yang segar dan nyaman juga, orang ramai boleh melakukan aktiviti luar rumah, iaitu beriadah tanpa gangguan yang boleh menimbulkan perasaan rimas, marah dan tidak selesa. Aktiviti beriadah yang dijalankan dalam keadaan bersih akan meningkatkan tahap kesihatan kita. Iaitu selain itu, penanaman pokok-pokok haruslah dirancang dengan teratur dari semasa ke masa. Penanaman tumbuhan hijau bukan saja memberikan suasana persekitaran yang sejuk dan nyaman, malah berfungsi sebagai menstabilkan suhu persekitaran. Penanaman pokok-pokok ini juga bertujuan menstabilkan suhu persekitaran dan mengurangkan gas pemanasan global melalui penyerapan haba karbon dioksida. Akhirnya, pemanasan global dapat dikawal dan akan menstabilkan ekosistem persekitaran. Penjagaan sumber-sumber alam sekitar seperti pokok akan dapat membendung berbagai masalah. Seperti contoh, hutan mengawal hakisan tanah dan banjir. Hutan yang dapat menjadi salah satu sumber ekonomi negara kita. Dan alam sekitar yang bersih juga dapat mengelakkan pembiakan serangga yang mampu membawa penyakit. Persekitaran yang bersih menghalang haiwan seperti lalat, nyamuk, tikus daripada membiak dan menyebarkan penyakit kepada manusia seperti
malaria, demam denggi, taun dan hawar. Keracunan makanan dapat dielakkan. Gangguan daripada serangga di dalam rumah juga dapat dielakkan. Jika persekitaran dalam keadaan bersih, alam sekitar yang bersih, dapat mengurangkan pembiakan serangga seperti nyamuk, lalat dan serangga lain yang berada di dalam rumah. Tanpa serangga tersebut, kita akan berehat dengan selesa di rumah pada bila-bila masa. Selain itu, persekitaran yang bersih juga mengelakkan pencemaran bau yang boleh mengganggu keselesaan hidup kita. Selain itu, air merupakan sumber asli yang sangat penting, iaitu yang paling penting dalam kehidupan manusia. Ia sangat diperlukan oleh tubuh badan manusia sehingga manusia boleh hidup beberapa hari dengan air saja tanpa makanan dalam beberapa hari. Tubuh kita mengandungi lebih kurang 70% air. Sekiranya kehilangan air, hal ini akan mengakibatkan kita kehilangan tenaga. Air bukan sahaja penting kepada manusia, melainkan kepada haiwan, tumbuhan dan lain-lain. Air yang suci dan bersih merupakan penjana kepada kehidupan di muka bumi. Oleh itu, kerana air merupakan unsur penting dalam kehidupan manusia, masyarakat haruslah berganding bahu dalam memelihara dan menjaga kebersihan alam sekitar, terutamanya jaga keselamatan alam sekitar daripada sebarang pencemaran. Tambahan pula, alam sekitar yang dijaga oleh semua lapisan masyarakat dapat mengelakkan kepupusan haiwan dan kepupusan tumbuh-tumbuhan. Haiwan dan tumbuhan adalah merupakan salah satu sumber kepada manusia di segi makanan dan dari kepentingan lain. Pencemaran alam sekitar yang dapat dilakukan akan menyebabkan kemusnahan habitat haiwan dan akan menyebabkan sumber makan manusia akan berkurang dan terjejas. Sebagai contoh, kehidupan di laut seperti makan protein kita iaitu udang, ikan dan seumpamanya merupakan semua makanan yang mengandungi protein yang banyak yang dapat menstabilkan kesihatan manusia. Sekiranya kita melakukan sebarang pencemaran laut seperti pembuangan sisa toksik dalam lautan, kepupusan hidup akan berlaku. Tumbuh-tumbuhan juga menjadi sumber kepada perubatan herba serta dapat mengelakkan daripada terkenanya penyakit. Alam sekitar tidak tercemar membolehkan habitat hidupan di darat dan di air terpelihara. Dan di samping itu juga, alam sekitar yang bersih akan mendapat meningkatkan ekonomi negara sesebuah masyarakat yang bersih dan mengandungi nilai kedamaian dalam negara kita akan meningkatkan nilai tukaran wang asing dan ini akan dapat memajukan industri ekonomi negara. Selain itu juga, kedatangan pelancong juga dapat memajukan sektor perkhidmatan dan sektor perniagaan serta menawarkan peluang pekerjaan kepada masyarakat. Dengan ini, imej negara kita akan dapat meningkat kepada imej negara luar. Iaitu kesimpulannya di sini, pemeliharaan bumi perlu dijalankan bagi menjamin bekalan sumber makanan, sumber kesihatan untuk menghasilkan ubat-ubatan. Ia turut berperanan sebagai sumber kecantikan, keindahan dan kedamaian di samping udara yang bersih. Justru, semua lapisan masyarakat haruslah bekerjasama dan saling membantu dalam memelihara alam supaya kesihatan alam sekitar dapat ditingkatkan dalam kehidupan kita.